Hai, salam sukses. Nama saya Samita dari e-tuition consultant. So, topik hari ini yang saya pilih ialah topik tips, okey, ibu bapa boleh bantu anak belajar di rumah. So, topik ni memang sesuai untuk semua mak ayah yang tengah tonton live video ini. So, dekat sini kita ada 7 tip. Okey, so 7 tips ini saya akan share. So, tips yang pertama kalau tengok kan, first, untuk anak belajar dalam keadaan baik, kita kena sediakan ruang belajar yang baik. So, ruang tempat belajar tu mesti ada meja, mesti ada kerusi dalam keadaan atau dalam satu bilik, so that mereka belajar, mereka boleh fokus dan belajar. Okay, because saya tengok banyak rumah, mereka tak sediakan asingan table dengan meja dengan kerusi dekat satu bilik, tapi mereka letak dekat tempat, dekat depan TV atau tepi TV atau dekat tempat makan. So, ini is not proper. So, kita kena sediakan ruang belajar yang betul untuk mereka belajar. Tips yang kedua ialah prepare, sediakan jadual dan masa belajar untuk anak-anak, because anak-anak akan pergi, akan menduduki atau akan step to a new year, new schooling year kan. Kita sekarang ni kena buat jadual dan masa untuk mereka belajar, because kita tahu kalau sekolah morning session, persekolahan pagi, timetable dia, pagi sampai petang mereka full dengan sekolah persekolahan. Tapi belah petang, mereka ada tuition macam tu. Kalau yang pelajar, anak mak ayah ni yang belajar sesi persekolahan yang petang tu, so pagi tu, timetable apa? Mungkin timetable untuk cikgu tuition. Lepas tu belah petang tu, mereka akan guna untuk sekolah. Then malam tu, mereka akan pergi ke tuition juga. So, jadual ni kena buat bersama anak-anak untuk menetapkan waktu belajar, waktu bermain, waktu rehat and also waktu tonton TV. Because kita tak boleh force anak just belajar saja. So, timetable dia kena ada 4 ni. Masa waktu belajar, masa waktu bermain, masa waktu rehat dan tonton TV. Mesti ada dalam timetable mereka. So, itu tips kedua. Tips ketiga ialah mak ayah ni kena luangkan masa dengan anak-anak. Saya faham semua parents sekarang ni tengah bekerja, because sekarang pandemik banyak ayah telah lost job atau kerja pun dah 50% and setengah pun kerja pun tak stable kan. So, tapi kita pun as a parents kena luangkan masa dengan anak-anak sedikit, because dengan kita luangkan masa anak-anak dalam pelajaran, anak-anak akan tahu dia ada somebody beside untuk mereka tanya soalan. So, mesti ketiga luang masa tu penting. Nombor empat, tips nombor 4 kalau you tengok ialah ganjaran. Apa maksud ganjaran ni? Ganjaran ni dalam bentuk boleh cakap hadiah. Kalau mak ayah bagi mereka buat sesuatu, maybe buat exam, kalau mereka you set, mak ayah mesti set, kalau dapat berapa A ni, mak nak beli something for you. So, atau you boleh tanya anak, what you nak apa? Kalau you nak, for example, you nak this gift ni, you kena earn this gift. Dia ada dua cara, mak ayah. Satu tu cara dia point system. Point system tu, cara dia, macam you buat timetable. Personally untuk saya buat point system. Point system tu, aktiviti dekat rumah. Dia buat baik ke, dia buat, jahat ke, kena marah ke. So, it will be in point system. So, saya buat warna-warna. So, kalau warna hijau dia dapat banyak pada bulan tu, dia akan ada reward dia. Kalau dia ada merah banyak, then there's no reward. Itu reward dekat rumah. Reward dekat exam tu lain. Kalau dia dapat A, as a parents you nak A berapa marker, you set that target, you kena bagi ganjaran. That ganjaran tu akan motivate mereka untuk belajar lagi and naikkan semangat mereka, guys. So, 4, ganjaran tu very very important, because banyak parents cakap, sekarang ni COVID pandemic, dia punya minat sudah drop. Yes, we understand minat drop. Tapi kalau buat sistem
point ni, mesti dia punya minat untuk belajar ni akan naik. Kenapa? Because akan dapat ganjaran dalam bentuk hadiah atau dalam bentuk wang ringgit. Itu mak ayah decidekan. Okay? So, point nombor 5 ialah kita kena, okay, mak ayah kena memuji anak. Okay? Apa yang memuji anak ni? Kalau kita beri pujian kepada anak-anak ketika mereka melakukan sesuatu yang betul, walaupun benda itu kecil saja. Okay? Kalau kita puji mereka, good job. Okay, you are doing very good job. You just cakap macam itu. Okay, dia as a anak tu akan rasa bangga. Satu, semangat untuk belajar itu akan naik, guys. Okay, so memuji anak, itu anak kamu. Kamu ada hak untuk memuji dia. Kalau contohnya, saya macam mak kan. Okay, kalau anak saya buat betul, just a simple thing, maths tu dia buat betul, atau science tu dia buat betul, without, okay, kita punya guidance, I selalu puji dia. Kalau I puji dia, you boleh nampak dia punya kelakuan, dia punya attitude dia lain. Okay, dia akan cakap, okay, mami, saya nak buat lagi. Mami, saya nak buat lagi. That is what the children want. Kita kena puji mereka. Even tu benda itu kecil, guys. Okay, you takkan tahu dia punya feeling dia bila anak tu tahu kita puji dia. The feeling is totally different. Okay, itu number 5. Tips number 5. Tips number 6. Makanan mereka. Okey, kenapa saya cakap makanan itu penting, guys? Apa yang mereka makan, khasiat yang mereka ambil. Itu penting dalam pertumbuhan mereka. Kalau mereka makan makanan betul, ia akan meningkatkan IQ anak-anak. You tengok banyak the advertisement mereka jual macam pil-pil IQ tu. We can take that, or bagi mereka makanan seimbang, guys. Sayur-sayuran, ikan, ayam. As you give them proper meal, makanan yang seimbang, pasti dia punya IQ akan meningkat, guys. Dengan, and also bagi mereka vitamin. Mungkin why I'm saying that, kalau mak ayah bagi makanan tu kurang, dia punya IQ thinking dia will low. Kalau dia dapat semua nutrition daripada makanan semua tu, mesti dia punya pemikiran akan meningkat. Itu tips nombor 6, makanan. Nombor 7 ialah parents. Kena sabar. Kita tahu parents ni ada yang penyabar, ada yang banyak stress. Why I say stress? Kita dekat kerja pun stress. Balik-balik pun kita nak masa untuk diri sendiri, tapi kita betul-betul tak ada masa. So we will throw the stress dekat anak. Tapi anak tu depend on you. You just letakkan diri kamu anak, as anak. Bila mak kamu marah kamu, just came back, you tanya satu kena marah, apa perasaan kamu? Put yourself in their shoes. So ibu bapa, saya sarankan, perlu bersabar, masa mengajar anak-anak, kerana ibu bapa yang betul-betul mengenali anak daripada cikgu. Faham tak? Cikgu dekat sekolah mesti marah, tapi ibu bapa pun janganlah marah sangat. Sabar, ajak mereka, bagi dia mereka faham. Kalau tak faham, bagi tuition. Kalau tak faham, it's not working, balik beku bagi. Itu anak kita, guys. So kalau kita ikut tips ini, tips 6 yang saya bagi ni, mesti anak mak ayah ni akan cermelang. Just ikutlah tips ni. I harap ini tips ni is personally coming from me. And ini tips saya guna untuk anak sendiri. So saya really nak sharing dekat mak ayah yang tonton ni. Kalau mak ayah yang tonton ni, boleh tolong like I punya page, tolong like I punya post, and share. Kalau you rasa video ni manfaat, boleh memberi manfaat kepada orang lain, kawan-kawan you, tolong sharekan. And also e-tuition combo ni setiap masa akan bagi banyak tips, tips pasal menyediakan mak ayah dengan anak, persediaan sekolah, tips, material, banyak-banyak saya akan share dekat sini. So mak ayah jangan miss apa-apa tips yang saya share ni. So till then, saya sign off sekarang. So kita jumpa lagi esok. Terima kasih. Bye.